'Cause this is my legacy, legacy. This is my Hai, Shalom. Selamat datang ke Legacy.tv dalam pengajian pendek kita melalui Injil Markus. Now, di dalam episod ini, saya ingin mengajak kita untuk melihat bagaimana Yesus menampakkan dirinya selepas dia bangkit daripada kematian kepada para muridnya. Pertama, saya ingin kita melihat tentang Rasul Petrus. Ada satu hal penting yang saya tidak nyatakan dalam petikan ataupun dalam video yang lepas, iaitu sesuatu yang dinyatakan oleh malaikat kepada para wanita di dalam Markus bab ke-16 ayat yang ke-7. Dia berkata begini, "Tetapi pergilah, beritahu murid-muridnya termasuk Petrus." Now, kenapa nama Petrus dikhususkan? Kalau kamu masih ingat lagi, ataupun mari saya ingatkan kita di dalam Markus bab yang ke-14, Yesus sebelum dia mati di kayu salib, dia pernah bernubuat bahawa semua para muridnya akan lari bertempiaran apabila dia ditangkap. Tetapi Petrus, kita juga membaca, dia berkata dua kali dengan beraninya, dia berkata dengan yakinnya, dia berkata, "Aku tidak akan goyah. Aku tidak akan menyangkalmu," kata Petrus kepada Yesus. Tetapi apabila masanya tiba, apabila Yesus ditangkap, kita membaca bagaimana Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Oleh itu padanlah dinyatakan dalam Markus bab yang ke-14 ayat yang ke-72, ayat yang terakhir sekali. Dikatakan Petrus menangis dengan kesalnya. Nah, saya mau kita imagine ataupun bayangkan keadaan Petrus pada ketika itu. Dia telah menyangkal Yesus. Dia telah betray Yesus. Dan saya dapat rasakan bahwa dia feeling down pada ketika itu. Dia berasa bergumul dan dia merasakan dirinya tidak berguna dan sebagainya. Tetapi apabila kita membaca, malaikat menyatakan kepada para wanita ini apa yang Tuhan lakukan. Iaitu Tuhan menyatakan melalui malaikat ini, pergi beritahu semua murid-murid Yesus, termasuk Petrus. Ada sesuatu yang Tuhan lakukan ataupun ingin lakukan kepada Petrus pada ketika ini. Petrus menangis dengan kesalnya, tetapi Tuhan ingin mengembalikan Petrus masuk semula ataupun untuk menyatakan bahawa Petrus, Tuhan Yesus telah mengampunimu. Petrus, Yesus mengasihimu. Dan untuk mengembalikan semula Petrus ke dalam hubungan dan persekutuan kembali kepada Tuhan Yesus Kristus, nama Petrus dikhususkan. Pergi beritahu kepada semua murid-murid Yesus, termasuk Petrus. Dan ini sesuai dengan apa yang Yesus sendiri pernah nyatakan di dalam Yohanes bab yang ke-6 ayat ke-39. Yesus berkata begini, "Inilah kehendak Dia, iaitu kehendak Bapa yang mengutusku. Daripada semua yang diberikan kepadaku, diberikan kepada Yesus, tiada seorang pun yang keciciran. Adapun tidak seorang pun yang hilang." Dan ini termasuk Petrus. Sebagaimana Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Dan kalau kamu membaca dalam Yohanes bab yang ke-21, 3 kali juga Yesus meneguhkan hati Petrus. Dan ini sebabnya kenapa nama Petrus dikhususkan. Supaya hati Petrus diteguhkan semula. Supaya hubungan dia dan juga persekutuan dia dengan Tuhan Yesus Kristus kembali pulih semula. Apa yang kita boleh belajar daripada Rasul Petrus? Kerana Yesus, seorang penyangkal seperti Petrus ini, boleh kembali semula dan menjadi murid Yesus yang sangat-sangat setia. Kamu boleh baca tentang bagaimana Petrus menjadi seorang yang sangat berani, yang sanggup menggadaikan nyawanya dan tidak malu lagi dan tidak lagi menyangkal Yesus. Kamu boleh baca dalam kitab Kisah Para Rasul. Nah, begitu juga dengan kita. Mungkin suatu masa dahulu kita pernah menyangkal dia. Mungkin sekarang kita pernah menyangkal dia. Mungkin kita malu untuk mengaku diri kita sebagai pengikut Yesus Kristus. Tetapi jangan begitu. Kalau kita benar-benar telah datang kepada Yesus Kristus dan kita tidak akan keciciran, kata Yesus Kristus, kembali kepada Yesus, kembali kepadanya. Seorang penyangkal seperti Petrus, mungkin kamu ataupun saya, kita boleh kembali semula kepadanya. Dan kita boleh menjadi murid yang setia, murid yang berani. Ini kerana Yesus Kristus. Itu yang pertama, Rasul Petrus.
Now, mari kita pergi kepada yang kedua, iaitu Maria Magdalena. Mari saya bacakan daripada Markus bab yang ke-16 ayat ke-9 hingga ayat yang ke-11. Setelah Yesus bangkit semula pada awal pagi hari pertama minggu itu, pertama sekali dia menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena yang telah disembuhkannya daripada dirasuk 7 roh iblis dahulu. Maria pun pergi memberitahu murid-muridnya yang sedang berkabung dan menangis. Ketika mendengar bahawa Yesus hidup dan telah dilihat oleh Maria, mereka tidak percaya. Maria Magdalena. Dalam Injil Markus ini 4 kali dia muncul. Pertama, dia ialah salah seorang yang telah menyaksikan bagaimana Yesus telah disalibkan dan bagaimana Yesus bangkat. Dia juga salah seorang yang telah menyaksikan bagaimana Yesus telah dikafankan dan dimakamkan. Dan Maria juga antara orang pertama yang menerima berita baik tentang kebangkitan Yesus daripada kematian. Dan dia ialah orang yang pertama, kalau menurut Injil Markus ini, orang yang pertama yang melihat Yesus selepas kebangkitannya. Dan ini sesuatu yang menarik tentang Maria Magdalena. Ada yang ingin mengaitkan dia dengan seorang perempuan yang berdosa dalam Lukas bab yang ke-7. Ada juga yang mengaitkan Maria Magdalena dengan seorang perempuan yang ditangkap kerana berzina di dalam Yohanes bab yang ke-8. Dan mungkin dia salah seorang daripada wanita ini, tapi kita tidak tahu. Tidak ada bukti yang kukuh yang mengaitkan Maria ini di dalam Alkitab. Tapi yang penting ada 2 maklumat yang diberikan kepada kita tentang siapa Maria Magdalena ini. Yang pertama, nama dia Maria Magdalena. Magdalena mungkin besar kemungkinan ialah tempat asal dia ataupun tempat di mana dia lahir, iaitu Magdala, macam mana kita mau pronounce, Magdala, iaitu sebuah kota persisiran Galilea di Tiberias. Dan nama Maria ialah nama yang sangat biasa digunakan pada ketika itu. Jadi untuk membezakan Maria ini dengan Maria-Maria yang lain, dia digelar sebagai Maria Magdalena ataupun Maria yang berasal dari Magdala. Itu maklumat yang pertama diberikan kepada kita di dalam Alkitab. Nah, maklumat yang kedua yang diberikan kepada kita ialah ini dalam ayat yang ke-9. Dia ialah seorang yang telah disembuhkan Yesus daripada dirasuk 7 roh iblis dahulu. Nah, itu maklumat yang diberikan kepada kita. Mungkin selepas Yesus menyembuhkan dia, dia menjadi murid Yesus yang sangat setia bersama dengan para wanita yang lain. Kemudian dinyatakan dalam petikan ini, selepas Maria Magdalena berjumpa dengan Yesus, bertemu dengan Yesus face to face, dia pergi memberitakan hal ini kepada murid-murid yang lain. Dan dikatakan bahawa mereka tidak percaya tentang pengakuan Maria Magdalena. Nah, mungkinkah selepas dia mendengar berita daripada malaikat dalam Markus bab yang ke-16 ayat yang ke-8, sama ada dia pergi semula kepada makam itu, selepas dia pergi memberitahu kepada para murid yang lain, dia pergi semula kepada makam Yesus, ataupun dia tinggal lama sedikit di sana. Oleh itu, hal ini telah direkodkan dengan lebih jelas lagi dalam Yohanes bab yang ke-20 ayat ke-11 hingga ayat yang ke-18. Saya sarankan kamu baca. Dan apabila dia kembali semula kepada para murid yang lain memberitakan tentang bagaimana dia telah bertemu dengan Yesus, mereka tidak percaya dalam ayat yang ke-11. Nah, banyak sebab kenapa mereka tidak percaya. Nanti kita akan melihat juga bagaimana dan kenapa mereka tidak percaya. Dan salah satu sebab ialah kerana dia seorang wanita. You see, pada zaman itu, dalam abad yang pertama, kaum wanita dilihat sebagai golongan mungkin kelas yang kedua ataupun kelas yang ketiga berbanding dengan kaum lelaki. Malah kesaksian wanita contohnya bernilai separuh ataupun sangat rendah, dan kalau kamu tambahkan lagi dengan latar belakang mereka, kalau wanita itu balu contohnya, kalau dia seorang yang pelacur ataupun pendosa, kalau dia daripada golongan yang miskin dan sebagainya, itu akan menjadikan kesaksian dia menjadi lebih rendah lagi. Dan itu yang menjadi stigma pada ketika itu. Apabila seorang wanita memberitakan kesaksian, orang akan menjadi curiga. Orang akan menjadi
sangsi tentang berita ataupun maklumat yang diberitakan oleh seorang wanita. Dan mungkinkah itu juga menjadikan sebab kenapa para murid yang lain tidak percaya kepadanya? You see, ada perkara-perkara yang di luar kebiasaan pada ketika itu di dalam kitab Injil ini. Yang pertama, Yesus sebagai seorang rabai, mungkin tidak secara profesional, seorang rabai yang official, tapi Yesus dipanggil sebagai seorang rabai ataupun seorang guru. Kita melihat bagaimana Yesus sebagai orang rabai, iaitu orang Yahudi, menerima kaum wanita sebagai murid Yesus Kristus. Itu sesuatu yang kontroversi pada ketika itu. Dan juga di sini kita melihat melalui penulisan dalam Injil Markus dan penulisan Injil-Injil yang lain, wanita dilihat sebagai saksi pertama, antara saksi-saksi pertama yang melihat Yesus selepas dia bangkit semula daripada kematian. Itu perkara yang kontroversi. Sebagaimana saya katakan, pada zaman ini, pada abad yang pertama, kesaksian wanita itu sangat-sangat rendah. Dan ini membuktikan kepada kita di dalam Injil Markus dan juga dalam kitab Injil-Injil yang lain, ianya membuktikan kepada kita bahawa cerita ini ataupun hal ini ialah bukan rekaan semata-mata. Kerana kalau Injil Markus dan juga Injil-Injil yang lain ialah rekaan manusia semata-mata, ini hanya mitos dan sebagainya, maka mereka harus bijak. Mereka tidak akan menggunakan wanita sebagai kesaksian ataupun menjadi saksi, antara saksi pertama yang melihat Yesus selepas bangkit daripada kematian. Tidak mungkin. Kalau ini rekaan, mereka akan menggunakan lelaki. Biarlah kaum lelaki yang menemui Yesus yang pertama kali. Tapi tidak. Menurut kitab Injil, menurut kebenaran sejarah dan juga menurut kebenaran dalam Alkitab, kaum wanita, Maria Magdalena ialah antara mereka yang pertama kali menyaksikan ataupun menjumpai Yesus, bertemu dengan Yesus selepas dia bangkit daripada kematian. Mereka menjadi saksi-saksi pertama. Wow. Dan di sini apa yang kita boleh belajar daripada Maria Magdalena? Ini, kerana Yesus, martabat dan kesaksian wanita telah ditinggikan. Ini kita harus bandingkan dengan culture pada ketika itu. Malah pada zaman ini juga kita melihat antara kepercayaan yang meninggikan wanita ialah agama Kristian. Yesus meninggikan wanita pada ketika ini. Now, siapakah kamu? Mungkinkah kamu seorang wanita ataupun mungkin seorang yang dilihat sebagai seorang yang rendah pada ketika ini, sama ada kamu lelaki ataupun wanita, dan orang tidak percaya dengan kesaksian kamu, mungkin kerana status kamu, mungkin kerana keadaan di sekeliling kamu, mungkin kamu kurang pendidikan, mungkin kamu daripada golongan yang dipandang rendah dan sebagainya. Jangan takut dan jangan mengendahkan kata-kata orang, sebagaimana Yesus menggunakan Maria Magdalena dan juga wanita-wanita yang lain untuk menjadi saksi-saksi pertama baginya untuk menubuhkan gereja Kristian. Maka kita juga diberi galakan bahawa Yesus tidak pernah meninggalkan golongan orang, termasuk golongan yang lebih-lebih lagi, golongan yang miskin ataupun tercicir ataupun golongan yang dipandang rendah, termasuk wanita pada ketika itu. Jadi kerana Yesus Kristus, martabat dan kesaksian wanita telah ditinggikan. Ini sesuatu yang wow yang kita perhatikan di dalam kitab Markus dan juga kesaksian dalam kitab-kitab yang lain. Nah, mari kita lihat yang ketiga, iaitu para murid yang lain. Mari saya bacakan daripada Markus bab ke-16 ayat ke-12 hingga ayat yang ke-14. Selepas itu dia, iaitu Yesus, menampakkan diri dengan cara lain kepada dua orang daripada mereka ketika mereka sedang berjalan ke desa. Kedua-dua orang murid Yesus itu segera pergi memberitahu yang lain, tetapi mereka juga tidak percaya. Kemudian dia menampakkan diri kepada kesemua muridnya yang 11 itu ketika mereka sedang makan. Dia mendegur sikap mereka yang tidak percaya dan keras hati, kerana mereka tidak mempercayai orang yang telah melihatnya setelah dia bangkit semula. Ini firman Tuhan. Nah, kita diberitahu tentang para murid yang lain.
secara ringkas, Yesus menampakkan dirinya lagi kepada dua orang murid. Dan ini direkod dengan lebih jelas lagi. Saya sarankan kamu baca apa yang interaksi antara Yesus dengan dua murid ini di dalam Lukas bab yang ke-24. Kemudian dikatakan selepas mereka bertemu, dua orang murid ini bertemu dan melihat Yesus semula, mereka pergi memberitahu kepada yang lain. Tetapi tetap dikatakan para murid yang lain, mereka juga tidak percaya. Wow, Yesus kemudian kita perhatikan, Yesus menegur mereka semua, ke-11 para murid Yesus khususnya. Dan ini kata Yesus, ada dua hal yang Yesus katakan. Yang pertama, dari segi sikap ataupun attitude mereka. Yesus katakan mereka tidak percaya. Betapa kerasnya hati kamu, Yesus menegur sikap mereka yang tidak percaya. Mereka punya attitude, tidak percaya. Ataupun setengah terjemahan mengatakan ketidakpercayaan mereka ataupun kurang iman. Dan yang kedua, Yesus menegur tentang hati ataupun mereka punya heart. Hati keras, kata Yesus. Dia menegur sikap mereka yang tidak percaya dan keras hati. Setengah terjemahan mengatakan kedegilan dan juga keras kepala. Jadi kita melihat ini juga menunjukkan kepada kita sesuatu yang realiti tentang human, realiti tentang manusia, tentang berita tentang kebangkitan Yesus Kristus. Itu sesuatu yang pada mulanya termasuk para murid Yesus sendiri yang dekat dengan Yesus. Walaupun kita sudah, kamu bayangkan, Yesus telah berulang-ulang kali menyatakan bagaimana Yesus dia akan kembali semula kepada mereka. Yesus akan mati di kayu salib, Yesus akan bangkit semula. Sebelum dan juga selepas Yesus mati di kayu salib, dan berkali-kali Yesus mengulangi hal ini, tapi mereka tetap tidak percaya. Nah, ini sekali lagi membuktikan kepada kita bahwa firman di dalam Injil Markus ini benar. Kerana ini menunjukkan kepada kita kalau ini rekaan semata-mata, tentu penulis ini akan berkata, wow, mereka terus percaya dan mereka terus menyebarkan Injil, mereka terus menjadi berani. Tidak. Alkitab menyatakan mereka, ada menyatakan bahawa mereka takut, ada yang menyatakan bahawa mereka masih lagi was-was, curiga seperti Thomas kalau kamu baca dalam Injil Yohanes, dan dikatakan dua kali mereka tidak percaya. Kemudian diberi kesaksian lagi, mereka juga tidak percaya. Dan Yesus sendiri menyatakan bahawa mereka tidak percaya kerana mereka, sikap mereka tidak percaya dan kerana hati mereka keras, kata Yesus. Dan ini sekali lagi menunjukkan betapa benarlah firman ini. Ianya menunjukkan tentang the real human nature dan juga menyatakan kepada kita even mereka pada ketika itu kurang percaya. Tetapi selepas Yesus menegur mereka dan Yesus sendiri telah menampakkan dirinya kepada mereka, dikatakan ketika mereka sedang makan, Yesus menampakkan dirinya kepada mereka. Now, seperti mereka juga dan juga bagaimana dengan kita pada masa sekarang, kita memerlukan Roh Kudus untuk hati kita terbuka, dan juga kita memerlukan firman ataupun kesaksian firman untuk melihat kebenaran. Dan dengan itu kita juga memerlukan iman untuk kita terus percaya kepadanya. Apa yang kita boleh belajar daripada para murid Yesus yang ini? Kerana Yesus, para muridnya termasuk kita juga ada pengharapan. Tidak semua kita terus percaya tentang berita tentang kebangkitan Yesus daripada kematian. Mungkin kita juga masih ada rasa sangsi pada ketika ini. Mungkin kamu masih lagi tidak percaya ataupun kamu masih lagi was-was. Tetapi sebagaimana para murid Yesus yang lain, mereka juga begitu. Tetapi Yesus benar-benar telah bangkit semula. Yesus benar-benar telah kembali semula daripada kematian. Dan oleh itu kita juga sama seperti mereka pada ketika itu, kita memerlukan Roh Kudus supaya hati kita terbuka. Kita memerlukan firman sebagai kesaksian untuk kita melihat kebenaran tentang Yesus Kristus. Dan juga kita memerlukan iman. We need faith. Kita memerlukan iman untuk kita percaya kepada Yesus Kristus.
menurut fakta, menurut sejarah, menurut rekod, Yesus benar-benar telah bangkit semula. Tapi kita juga memerlukan Roh Kudus, kita memerlukan firman, dan kita memerlukan iman untuk percaya kepada Yesus Kristus. Sebagaimana kerana Yesus Kristus, para murid Yesus pada ketika itu dan juga kita pada masa sekarang, ada pengharapan. Now you see, this is something yang sangat amazing. Kerana Yesus, seorang penyangkal boleh kembali semula dan menjadi murid yang setia. Itu kita lihat daripada Rasul Petrus. Kerana Yesus, martabat dan kesaksian wanita telah ditinggikan. Itu yang kita lihat daripada Maria Magdalena. Dan kerana Yesus, para muridnya termasuk kita, ada pengharapan. You see, datang kepada Yesus kerana Yesus boleh mengubah kehidupan kamu. Datang kepadanya dengan iman. Sehingga kita berjumpa lagi dalam episod yang terakhir dalam video yang akan datang. Shalom.